Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kepada semua yang turut serta, saya Amin Naramin bin Burhanuddin, merupakan pegawai sains di Balai Cerap Selangor. Jadi hari ini kita berlintas langsung sekejap daripada Balai Cerap Selangor untuk cerapan rasmi anak bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan sebenarnya pada hari ini kita buat cerapan rasmi anak bulan di 3 lokasi rasmi di Balai Cerap Selangor, melibatkan Baitul Hilal Bukit Jugra, Baitul Hilal Bukit Melawati dan juga Balai Cerap Selangor. Okey. Nanti kita akan lintas langsung daripada teleskop di Balai Cerap. Cuaca di ufuk agak mendung, cuma saya tak ada letak kamera luar hari ni sebab kat luar agak ramailah dengan orang. Jadi kita akan hanya bagi taklimat. Okey. Cik Halidi, macam mana Min? Belum nampak? Setakat ni belum nampak. Sebab sebenarnya untuk cerapan anak bulan kita hanya akan bermula pada selepas matahari terbenam. Kalau diikutkan selepas matahari terbenam tu insya-Allah pada pukul 7.23. Kalau kita tengok data di Balai Cerap Selangor, pada 7.23. Baru kita akan mula tengok anak bulan tu lah. Jadi sekarang ni kita masih dalam sesi persiapan, di mana kita ada sedikit taklimat mengenai data hilal ataupun data anak bulan. Ada taklimat dekat bawah lah. Maknanya kita ada taklimat di Dewan Solat. Kalau di Balai Cerap Selangor kita ada taklimat di Dewan Solat. Kemudian selepas taklimat tu barulah Ahli Jawatankuasa Falak dan Ahli Jawatankuasa Ruqyah Negeri Selangor akan naik untuk sama-sama mencerap anak bulan Ramadan 1442 Hijrah. Okey. Jadi sekarang ni kita akan mulakan sedikit taklimat lah sebab sekarang pun dah pukul 7. InsyaAllah okey, saya kena okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, anak bulan ni sebenarnya kita tengok pada setiap bulan. Seperti di Balai Cerap Selangor, kita sebenarnya tengok anak bulan ni pada setiap kali tanggal 29 hari bulan Hijri. Bermakna kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan kalau ikut rekod untuk 2 cerapan sebelum ni, iaitu pada cerapan anak bulan Rajab, kita di Balai Cerap Selangor dapat merakam anak bulan Rajab yang masa itu berumur lebih kurang 16 jam. Kemudian pada anak bulan Sya'ban, kita juga dapat merakam gambar anak bulan Sya'ban, pada itu berumur 25 jam. Dan gambar tu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok, boleh tengok dekat kita punya Facebook Balai Cerap Selangor. Kita ada gambar tu lah, gambar 2 anak bulan tu. Cuma untuk anak bulan Ramadan kali ni dia agak mencabar sebab umur anak bulan 8 jam. 9 jam. Kalau di Balai Cerap Selangor 9 jam. Kalau di Tanjung Cincin lebih kurang di Balai Cerap Al-Biruni dekat Putatan Sabah tu lebih kurang umur dia 7 jam 50 lebih minit. Hampir ke 8 jam lah. Jadi untuk umur 9 jam tu, kalau rekod di Balai Cerap Selangor, kita hanya pernah nampak anak bulan lebih kurang umurnya 15 jam. Jadi lebih kurang 6 jam tu satu masa yang agak lama lah untuk kita nampak anak bulan tu. Okey, jadi mengenai anak bulan ni sebenarnya penting untuk ibadah umat Islam sebab kalender Hijri ni dia menentukan bila boleh kita bermula ibadah dan bila kita perlu tamatkan ibadah tu. Sebagai contoh untuk puasa lah.
Kita tengok anak bulan Ramadan untuk kita mulakan puasa. Puasa sebulan di bulan Ramadan. Bila nak tamatnya puasa sebulan di bulan Ramadan, kita kena tengok pula anak bulan Syawal untuk kita tentukan bila akhirnya anak bulan Syawal itulah. Okey, jadi kita tengok pada surah Al-Baqarah ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Di mana bermaksud mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak bulan. Katakanlah peredaran anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia. Khasnya ibadat haji dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya ketika kamu berihram, tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Okey, jadi secara amnya kaedah penentuan awal bulan di Malaysia ni kita pakai kriteria imkanul ru'yah, iaitu gabungan antara ru'yah dan hisab lah. Di mana kriteria imkanul ru'yah ni mula diperkenalkan di Muktamar Hilal bagi penentuan permulaan bulan Hijriah di Istanbul pada 26 hingga 29 November 1978. Namun pada itu kriteria dia sedikit berbeza dengan kriteria yang kita guna pakai sekarang lah. Kemudian pada 29 Zulqa'dah 1412 Hijriah bersamaan 1 Jun 1992 yang bertempat di Labuan melibatkan pertemuan tidak rasmi menteri-menteri agama daripada Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura ataupun singkatan dia MABIMS. Dia bersetuju untuk mengubah sesuai kriteria imkanul ru'yah yang sedia ada kepada kriteria imkanul ru'yah yang kita guna pakai sekarang, iaitu sebelum matahari terbenam, istimak telah berlaku pada 29 bulan Hijriah dan melalui perkiraan kewujudan hilal adalah positif serta dapat memenuhi salah satu syarat-syarat berikut. Di mana dia ada dua syarat. Kalau penuh salah satu daripada dua ini, kita boleh masuk kepada bulan Islam yang barulah. Tapi yang penting kita kena tengok dulu anak bulan. Okey, kalau kita tak nampak anak bulan, baru kita kena guna hisab yang menggunakan bersandarkan kepada kriteria imkanul ru'yah ni. Okey, jadi kita tengok pada gambar ni lah. Jadi dua yang digunakan adalah satu ketinggian anak bulan dan jarak lengkung. Kedua-dua ini perlu dipenuhi. Di mana untuk ketinggian anak bulan dia mesti tidak kurang daripada 2 darjah selepas matahari terbenam dan jarak lengkung daripada bulan ke matahari ini mesti lebih daripada 3 darjah. Kalau kedua-dua ini kalau kedua-dua ini dipenuhi, esok boleh kita masuk bulan baru lah walaupun kita tak nampak anak bulannya. Okey, tapi ataupun kalau satu ni tak dipenuhi tapi yang kedua ni umur anak bulan tidak kurang daripada 8 jam selepas istimak berlaku. Kalau umur dia lebih daripada 8 jam sama ada 9 jam, 8 jam 1 minit, kita tetap esok boleh masuk bulan baru walaupun kita tidak nampak anak bulan secara fizikalnya lah. Jadi dekat Malaysia ni sebenarnya kita ada 29 lokasi serapan. Di mana kalau ikut dia punya cara dia, pada hari ini 12 April 2021, 29 lokasi ini dia akan melihat anak bulan. Jadi dia melihat anak bulan ni dan semua ke-29 lokasi ini dia akan melaporkan kenampakan anak bulan itu kepada penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Kalau di Selangor kita ada 3 lah, di Bukit Melawati, di Bukit Jugra dan juga di Balai Cerap Selangor. Jadi selepas daripada buat laporan itu, barulah penyimpan Moho Besar Raja-Raja dia akan membuat pengumuman di televisyen lah, yang biasa yang kita tunggu pada setiap tahun. Kita akan tunggu penyimpan Moho Besar Raja-Raja untuk membuat pengumuman mengenai kenampakan anak bulan tu lah, di mana penyimpan Moho Besar Raja-Raja yang sekarang adalah yang berbahagia Tan Sri Syed Daniel bin Syed Ahmad. Okey, jadi kalau kita ikut data-data anak bulan Ramadan dekat Malaysia sekarang ni, kita buat analisis data kat Malaysia lah. Sebab dekat Malaysia ada 2 titik rujukan yang menjadi asas kepada analisis data ni lah.
Satu kita ada dekat Tanjung Atiang dan satu lagi dekat Tanjung Cincin. Okey, kenapa dua ni dipilih? Sebab Tanjung Atiang merupakan titik Malaysia yang paling timur, manakala Tanjung Cincin ni ini adalah merupakan titik rujukan Malaysia yang paling barat. Jadi kita kena tengok data anak bulan pada kedua-dua tempat ini. Okey, jadi kita tengok pada Tanjung Atiam, data anak bulan dia, kalau tengok matahari terbenam 6.10, anak bulan terbenam 6.25. Jadi sebenarnya di Tanjung Atiam ni sebenarnya dah selesai dah proses kita melihat anak bulan tu, di mana tinggi hilal, jarak lengkung, umur, kedua-duanya melepasi kriteria imkan ru'yah, tapi umur hilal tidak melepasi. Tempoh masa hilal di atas ufuk adalah lebih kurang 15 minit. Okey, ini titik paling barat. Ini masih belum lagi. Okey, sebab Balai Cerap Selangor pun belum. Waktu matahari terbenam adalah 7.30. Waktu anak bulan terbenam adalah 7.46. Di mana tinggi anak bulan adalah 3 darjah 18 minit. Jarak lengkung adalah 4 darjah 30 minit. Dan umur anak bulan adalah 9 jam 15 minit. Di mana ketiga-tiga data ni semua adalah melepasi kriteria imkan ru'yah. Okey, jadi kalau ikut data, dia melepasi kriteria imkan ru'yah. Namun untuk penetapan tarikh 1 Ramadan 1442 Hijrah adalah masih tertakluk kepada pengumuman ataupun pengisytiharaan daripada penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Okey, ini data-data lokasi cerapan di Selangor. Kita ada Baitul Hilal Bukit Jugra. Jadi di Selangor ni sebabkan kita masih lagi di PKPB, jadi kita punya peserta ataupun urustia yang terlibat untuk cerapan kali ini terhad kepada 50 orang sahaja bagi setiap lokasi. Di Baitul Hilal Bukit Jugra diketuai oleh Saibul Samah Datuk Mufti Selangor, Datuk Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid. Dan di Baitul Hilal Bukit Melati, seperti dalam gambar ni, diketuai oleh Saibul Samah Datuk Dr. Haji Anhar bin Opir, Timbalan Mufti Selangor dan urustia. Dan kita ada ketiga di Balai Cerap Sabak Bernam. Jadi kalau ikut, okey, gambar ni adalah data anak bulan bagi ketiga-tiga lokasi cerapan di negeri Selangor. Di mana kalau ikut semua data itu memenuhi kriteria imkan ru'yah. Namun sekarang kita akan teruskan dengan cerapan dan kita akan tengok sama ada kita boleh nampak atau tidak, dan kita tengah tunggu matahari untuk terbenam pada 7.23 insya-Allah. Jadi sekarang tengah menunggu dan kemudian kita akan membuat laporan kenampakan anak bulan itu kepada Saibul Samah Mufti Selangor, Datuk Mufti Selangor, dan Saibul Samah Datuk Mufti Selangor, dan dia akan memberikan laporan kepada pejabat penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Jadi itu saja. Cuma kami daripada Balai Cerap Selangor ingin mengambil peluang untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan semoga kita semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa seperti surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi kita sama-sama menunaikan ibadah puasa yang merupakan rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan, dan kita sama-sama berdoa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Okey, jadi kita akan terus ke live feed untuk hilal dah. Di mana ini kita punya gambaran sekarang. Okey. Dia gelap ni sebab tadi kita buat ke matahari. Jadi kita akan tunggu sehingga matahari terbenam untuk kita ni. Okey, kepada Muhammad Arif Muhammad Tajuddin. Okey, terima kasih. Tanjak ni tanjak pinjam bukan tanjak saya ni. Jadi sekarang ni kita tunggu 7.23 insya-Allah, dan kita tunggu juga wakil-wakil daripada ni untuk naik, maknanya untuk pencerap. Sebab kita sekarang dah bersedia untuk mencerap anak bulan. Okey. Sekejap ya. Okey, kalau ikut umur anak bulan sekarang adalah 8 jam 42 minit. Kita cuba dengan sebaik mungkin lah untuk nampak anak bulan tu. Di mana waktu sekarang 7.13. Kalau ada apa-apa soalan, kalau saya sempat baca lah kan, sebab saya agak sibuk, boleh typekan di ruangan komen.
saya sekarang akan Assalamualaikum. Apa dia? Sebab nak panjat tadi.
Okay, setakat ni ufuk kat awan dah tebal lah ufuknya. Ufuk kat awan tebal. Jadi kita tunggu. Gambar kan? Betul. Saya jangan aku bisa bila dia. Kena pakai ni sah. Saya kena kurangkan. Kena. Dah azan pun daerah Sabak Bernam. Dah 7.24. Tadi matahari terbenam 7.23. Sekarang ni kita nak tengok anak bulan. Kita tengok dekat skrin dulu. Kalau skrin tu nampak, nanti Nizam tengok pakai mata. Kalau aku tengok mata. Itu saya kena bayar kau dia yang aku balik. Sebab nanti dekat dalam teleskop orang gelap dah kan? Teleskop ada langit. Yang tu saya warna oranye ni. Dia suka kali. Itu warna kuning. Fokusnya cantik kan? Okey dah jadi. Tadi masa tengok matahari. Matahari cantik. Cuma kat awan tak cantik lah. Matahari cantik. Bismillah. Apa dia? Ustaz mana Ustaz? Jadi kita boleh cuba tengok dekat skrin kat luar tu. Kalau boleh nampak, kalau ada anak bulannya. Biasa kat tengah-tengah, kat bawah-bawah sikit. Dia macam rose. Jadi kita akan nampak bentuk dia macam ni. Ini awan. Kita boleh nampak, boleh cuba tengok anak bulan ni sampai 7.40 sampai dia terbenam. Kita
tengok kalau ada ruang sikit bawah ni. Bismillah. Sampai saya rekod video ni. Ni baru rekod video ni. Jadi ini kawasan awan gelap ni. Yang putih, yang hitam ni. Jadi kalau kita nak nampak ni ke area yang putih-putih tu. Kalau kita boleh nampak area putih-putih tu, dia lah. Kadang-kadang awan juga, tapi awan yang warna putih nipis tu kan. Tapi kita nampak garis tak Sam? Ini bukan garis dia. Nampak ni ada garis dia ni. Kita cuba tengok kat TV Sam. Tapi ni bawah sangat garis ni. Ni garis ni. Mana? Macam bukan. Tapi ini garis awan ni Sam. Kalau tak dia boleh nampak besar je. Nanti kena proses lah. Tapi kalau sekarang ni nampak tu garis tu. Garis awan ni dia memang sama macam tu. Dia raw balik. Raw betul kan? Raw betul. Ini kalau nak sampai orang yang nampak ni. Apa Selalu tengok. Nampak ini. Kita cubalah tengah fokus lah ni. Ada berapa 13 minit kan? Dia tak boleh lah sambil rekod. Bila sambil rekod kan dia jadi berat. Dah view je. Yalah. Ni baru nak nanti rekod ni nampak tu lah. Dia jadi not responding. Ni lah tak mahu. Ni kalau nak tengok ada ruang-ruang dekat sini. Ini lagi dalam masa ni. Kalau nak masak, keluar. Boleh juga. Betul. Tengah fokus ni. Jadi kalau yang kat luar tu ada nak masuk tengok boleh juga. Daripada dalam boleh masuk ke dalam lah kalau nak tengok. Tapi pandangannya sama macam televisyen kat luar ni lah. Buka balik Azam. Itu terang ni. Tu dah buka balik dah. Ini baru buka. Sekarang dah masuk orang kembali. Sekarang ni kalau nak kelihatan dari situ lah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Sabar nampak kan? Sabar. Belum nampak lagi. Kita kalau yang tak masuk orang kembali tu. Tapi terang ni. Mati. Mana mati.
Ini lagi terang. Ini kelabu. Itu dia naikkan cahaya. Dah hilang dia punya ni kat sini. Ini Abdullah tu. Abdullah. Apa? Hello, Assalamualaikum. 7.40. Tunggu matahari terbenam. Okey, Assalamualaikum. Bulan terbenam 7.40. Okey, Assalamualaikum. Tanya. Tu tebal dah tu. Dah tebal. Tebal. Bawah lagi tak ada ruang dah sama. Tak ada jawab tadi. Ini semua tadi itu saya cek dengan kali. Semua tadi tadi. Terangkan lagi. Tapi dah gelap, tampak gelap betul ni. Nampak awan tebal. Mungkin. Ada, kemungkinan masih ada selagi dia belum terbenam. Selagi tu kita ada berpeluang untuk nampak. Datuk. Pasang gelap dah ni, gelap betul dah. Awan je ni. Kita tunggu kalau ada ruang. Tebal awan ni. 7.23. Sampai 7.40. Sebab kalau dah 7.40 nanti dia dah terbenam dah. Sekarang ni kita cuba tengok dekat sini kalau kita boleh nampak. Kalau ikut bentuk dia bentuk macam raw sikit. Dia patutnya macam ni lah sikit, tapi dia halus betul. Sebab umur dia pun dalam 9 jam. Jadi dia punya nipis tu tak macam yang kita pernah nampak lah. Kalau dia balik cerap dia kurang dalam 15 jam macam tu. Dia keluarkan bulan dekat kecil kan? Sepatutnya dia di kawasan sini lah. Tapi kalau dia ada awan, dia susah sikit nak nampak lah. Ni awan ni. Ni sebenarnya awan kalau tengok dia punya ni. Ini sebab color kan. Kalau tak, ni awan yang tebal tadi. Ini kesan merah ni kesan matahari lah. Matahari tak turun lagi. Kalau matahari dah turun lagi baru dia nampak gelapnya tu. Sebab tu kita syafaq ni biasanya hilang syafaq ahmar ni dia tak lama syafaq merah ni kan. Tapi kalau cahaya putih tu sampai masuk waktu isyak lah. Lebih kurang matahari lebih kurang negatif 18 darjah. Ni dah nampak laut ni.
Untuk lebaran laut tu. Ni dah kita punya ufuk ni. Betulan. Ufuk ni. Bermakna nanti bila dia dah terbenam sekarang ni, dia sepatutnya dia kat sini dah bulannya, dah nak terbenam. Kalau kita nak nampak sebelum dia terbenam dekat situ lah. Jadi bila dia dah terbenam je, kita punya peluang nak nampak tak ada lah tu. Sebab bulan matahari dia akan terbit dia kat timur, terbenam kat barat. Jadi tadi matahari terbenam dekat barat ni. Sekarang kita bulan pun dah nak terbenam dah. Jadi masa tengok anak bulan tu daripada 7.23 7.23 tu sampailah bulan terbenam. Kalau ikut data kita lebih kurang 7.40 dia terbenam sepenuhnya kan. Jadi separuh dia terbenam tu. Dekat sini sebenarnya tengah standby lah untuk dia terbenam. Baras lama. Ini kita suruh apa? Okey. Jadi dah tamat dah pun waktu untuk tengoknya pun. Dah habis dah. Dah habis dah. Jadi dekat Balai Cerak Selangor hari ni kita tak nampak lah anak bulannya dekat sini. Tak nampak. Sebab dia pun dah tamat dah dia punya ni. Dah selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tok. Alhamdulillah sihat Tok. Alhamdulillah. Cuaca kalau tengok mendung Tok. Mendung. Awan tebal dekat ufuk tu. Matahari terbenam pun kita tak nampak tadi. Okey, 7.20 masih nampak sebelum dia hilang sepenuhnya di balik awan tebal tu Tok. Anak bulan tak kelihatan di balik Cerak Selangor tu. Belum hujan lagi Tok. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Tok. Assalamualaikum warahmatullahi. Dekat Jugra pun tak nampak. Boleh? Jugra pun tak nampak. Tak nampak. Dia semua lokasi dekat Selangor tak nampak agaknya. Maklumat lain belum tahu lagi. Itulah bila nak boleh rentas ni. Saya pernah pergi. Tak, rasa tak. Oh. Aduh, duit tak ada tu masalahnya. Apa? Oh. Boleh. Faham. Ada air mineral lah, boleh insyaAllah. Tunggu boleh rentas negeri ni. Okey. Dah tak nampak anak bulannya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.